Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bahagian yang baru dalam bab kelajuan iaitu tafsir data kelajuan. Baiklah, mesti semua orang rindu kan dengan suasana dalam gambar ni? Dah 2 tahun kita tidak menyambut Hari Raya Aidilfitri seperti biasa. Kita dalam 2 tahun ni kita sambut Hari Raya Aidilfitri mengikut norma baharu disebabkan oleh wabak COVID-19. Baiklah, itu tak apa. Kita sembang kemudian tentang benda itu. Cikgu nak tanya, apakah yang berlaku dalam gambar tersebut? Kita boleh lihat pelbagai kaum, ada Melayu, ada Cina, ada India sedang menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Berdasarkan gambar tersebut, apakah kesan aktiviti yang berlaku dalam gambar tu? Apakah kesan pelbagai kaum menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri? Apa yang kamu boleh fikir? Mestilah kita boleh mengeratkan perpaduan antara kaum. Sebentar tadi, kita dah cuba tafsir satu gambar iaitu gambar suasana di Hari Raya Aidilfitri. Sekarang ni, kita nak cuba tafsir apa yang ada kat depan ni. Kita ada satu cartabar. Berdasarkan cartabar tersebut, apakah tafsiran yang dapat kamu lakukan? Apa yang kamu boleh nampak, apa yang kamu boleh perhatikan daripada carta tersebut? Baiklah, carta tersebut memaparkan kelajuan maksimum kereta berdasarkan jenama kereta. Ada kereta Ferrari, ada Lamborghini, ada Proton dan Pro 2. Jadi, berdasarkan cartabar tersebut, kita dapat tahu bahawa kelajuan maksimum kereta berdasarkan jenama kereta yang paling tinggi adalah Ferrari iaitu 250 km per jam. Diikuti dengan Lamborghini dengan 230, Pro 2 220 km per jam dan akhir sekali Proton 200 km per jam. Baiklah, tadi kita sudah cuba untuk tafsir satu cartabar yang ringkas, satu cartabar yang mudah. Sekarang ni, cikgu akan bagi tahu kamu, cikgu akan terangkan macam mana kita nak mentafsir data. Pertama sekali, kita perlu kenal pasti pemboleh ubah yang terdapat dalam cartabar atau jadual. Pemboleh ubah apa tu? Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalakan. Kenapa kita kena kenal pasti 3 pemboleh ubah ni? Kerana ketiga-tiga pemboleh ubah ni akan membantu kita untuk memahami perkara yang disampaikan ataupun maklumat yang terdapat dalam cartabar atau jadual tersebut. Kemudian, kita perlu lakukan pemerhatian terhadap pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimanipulasi. Baiklah, tadi kita dah tahu macam mana kita nak buat tafsir data. Jadi sekarang ni kita nak praktikkan macam mana kita nak tafsir data. Baiklah, berdasarkan cartabar yang ada kat depan ni, cartabar tersebut adalah berkaitan dengan jarak yang dilalui oleh pelajar dalam 10 saat. Ada pelajar Zaki, ada Luqman, ada Alif, ada Umar. Pelajar tersebut berlari dalam 10 saat dan jarak yang dilalui oleh pelajar tersebut diukur dalam meter. Jadi, berdasarkan cartabar tersebut, pemboleh ubah bergerak balas ialah jarak yang dilalui oleh pelajar. Kemudian, apa yang kita manipulate? Kita manipulate pelajar. Kerana setiap pelajar iaitu Zaki, Luqman, Alif dan Umar ada kelajuan yang berbeza-beza. Kemudian, apa yang kita malakan? Kita malakan masa. Iaitu kita dah tetapkan masa untuk pelajar tu lari ialah 10 saat. Kemudian, berdasarkan cartabar tu, kita dah tahu pemboleh ubah bergerak balas dia, jarak, pemboleh ubah dimanipulasi ialah pelajar.
Kemudian kita buat pemerhatian. Kita perhati apa kaitan antara jarak yang dilalui oleh pelajar dan pelajar. Kemudian kita tafsir. Okey, tafsiran data yang cikgu dah buat adalah jarak yang dilalui oleh Luqman adalah paling jauh, diikuti dengan Zaki, Alif dan Umar. Kemudian, apa yang tafsiran lain kita boleh buat? Okey, cikgu buat tafsiran kat situ. Luqman ni mempunyai kelajuan yang paling tinggi antara keempat-empat itu, diikuti dengan Zaki, Alif dan Umar. Baiklah, tadi kita dah cuba ataupun kita dah praktikkan kemahiran kita mentafsir data kepada satu catabah. Jadi sekarang ni kita nak cuba tafsir sebuah jadual. Okey, kat depan ni ada sebuah jadual. Jadual tersebut menunjukkan masa yang diambil oleh 4 orang atlet untuk berlari sejauh 200 meter. Okey, sekarang ni apa yang perkara pertama kita perlu buat? Kita perlu kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah yang dimalakkan. Baiklah, berdasarkan jadual tersebut, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Pemboleh ubah yang bergerak balas adalah perkara yang kita ukur. Jadi apa yang kita ukur? Kita ukur masa yang diambil oleh atlet untuk berlari sejauh 200 meter. Baiklah, kemudian kita kenal pasti apa yang kita manipulate. Apa yang kita manipulasi? Kita manipulate atlet. Kerana atlet tu, Ronaldo, Messi, Safi Sali, Lee Chong Wei ada kelajuan yang berbeza-beza. Kemudian, apa yang kita malakkan? Kita malakkan jarak iaitu 200 meter. Okey, sekarang ni kita dah kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas dia adalah masa yang diambil oleh atlet untuk berlari sejauh 200 meter dan apa yang kita manipulasi iaitu atlet. Apa yang kita perlu buat selepas ini? Kita perlu perhatikan, kita perlu kaitkan hubungan antara pemboleh ubah bergerak balas tadi dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Baiklah, tafsiran data yang cikgu dah buat, masa yang diambil oleh Ronaldo untuk berlari sejauh 200 meter adalah paling singkat, diikuti dengan Messi, Lee Chong Wei dan Safi Sali. Kemudian, apa tafsiran lain yang cikgu boleh buat? Mestilah cikgu tahu yang kelajuan Ronaldo ni adalah yang paling tinggi, diikuti dengan atlet-atlet lain, diikuti dengan Messi, Lee Chong Wei dan Safi Sali. Baiklah, tadi cikgu dah tunjuk banyak contoh macam mana cikgu tafsir data berdasarkan jadual dan catabah. Sekarang ni, cikgu nak kamu semua pula untuk tafsir data. Cikgu nak kamu lengkapkan modul 9. Modul kelajuan, modul yang ke-9. Kemudian, apabila kamu dah siap, kamu ambil gambar modul tu dan muat naik dalam Google Form. Baiklah, itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih.